Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak sambung lagi perbincangan kita untuk buku teks tahun 5 KSSR Semakan, muka surat 152. Okey, sebelum ni kita dah membincangkan berkenaan dengan satu eksperimen muka surat 151 untuk melihat kepada takat beku dan takat didih air. Kita tahu bahawa pada awal-awal adalah takat beku dan apabila air telah mendidih ia mencapai takat didih iaitu 0 darjah Celsius. Takat beku dia 100 darjah Celsius lah takat didih dia. Takat bekunya adalah 0 darjah Celsius. Okey. Jadi kita hari ini kita masuk kepada 152 air pada suhu bilik. Apa yang kita nak cerita kat sini ni? Jom kita tengok sama-sama. Okey, bagaimanakah perubahan suhu air apabila air panas disejukkan kepada suhu bilik? Ni biasalah kan kalau kita buat air kat rumah, mula-mula air panas, lama-lama dia akan sejuk kan? Okey, ini contoh kartun dia kat sini, ada ceritalah. Okey, tuang air, kemudian dibancuh air teh, kemudian dibancuh-bancuh. Air ni masih panas dan tidak boleh diminum lah. Alamak, panas lagi. Kemudian panasnya sudu ni, dia pegang sudu tu, sudu pun panas. Sebab dia pakai sudu kaca. Kan sudu kaca tu dia boleh menyerap haba tau. Maka dia pun panas juga. Kemudian bila dah lama tu, ditunggu sekejap. Okey, air ni kurang panas dan boleh diminum. Maksudnya, sudu tu dia letak dekat cawan tu dan air tu boleh diminum tak lama lepas tu. Sudu ni dia adalah konduktor tau. Dia boleh, sudu ni boleh menyerap haba. Jadi sebenarnya sudu ni pun bantu tau untuk air tu jadi sejuk dengan lebih cepat. Sebab tu kalau tengok orang buat air panas, biasanya dia akan bagi sudu kaca. Kalau pergi ngeteh kat luar kan. Kat kedai warung mana, awak akan lihat orang yang minum air panas, dia akan bagi sudu kaca supaya air tu cepat sejuk lah. Okey. Okey, bagaimanakah air panas boleh jadi sejuk? Haba yang terdapat pada air panas mengalir ke sudu besi, nampak? Kan, dia mengalir kat sudu besi tu, dia pergi kat sudu besi. Jadi, sudu besi menjadi panas kerana menerima tenaga haba daripada air panas tadi. Jadi, sudu besi tadi dapat tenaga haba dekat air panas tadi. Jadi, haba tu masuk dekat sudu, maka sebab itulah air cepat sejuk. Sebenarnya dia boleh sejuk juga, tapi dia ambil masa yang lama. Kemudian bila kita letak sudu, dia membantu untuk lebih cepat sejuk lah. Okay. Jadi, haba yang terdapat pada sudu besi mengalir ke tangan kita pula. Bila kita sentuh sudu besi tu, sebab itu kita rasa tangan kita panas. Jadi tangan kita akan merasa panas kerana menerima haba daripada sudu besi. Okey, jadi haba daripada air panas mengalir ke persekitaran dari tempat yang panas ke tempat yang sejuk. Haba ni dia akan mengalir daripada tempat yang panas ke tempat yang sejuk. Keadaan ini menyebabkan air panas kehilangan haba dan suhu air jadi turun. Bila air panas sudah mengalir, haba tu dah mengalir, maka dia dah tinggalkan tempat tadi, dia dah macam merata lah, dia dah merata kan. So bila dia merata, maka suhu air pun menurun lah. Dia dah tak panas tu taklah terkumpul dekat air saja. Dia pergi dekat sudu, dia pergi kat tangan kita kan. Jadi suhu air ni akan menurun sehingga sama dengan suhu persekitaran ataupun suhu bilik. Suhu bilik ni biasanya 27 darjah Celsius lah. Ataupun 26, 27 lah. Kalau suhu badan manusia biasanya 37 darjah Celsius. Saya rasa awak sekarang lebih alert sebab dah sekarang ni nak pergi sekolah mesti kena cek suhu kan. Jadi tahulah 37 darjah Celsius tu normal dia lah. Okey. Biasa 36.5, 36.0 kan. Jadi info sains, orang yang tinggal di kawasan iklim sejuk melampau membuat unggun api untuk memanaskan badan. Unggun api tadi mengalirkan tenaga haba ke persekitaran. Sebab tu bila kita bakar sampah pun tak payah tengok kat tempat sejuk lah. Kalau kita bakar dekat rumah pun kita akan rasa bahang ni kan. Sebab dia mengalir ke persekitaran. Dia melalui apa? Persekitaran kita tu udara tu. Udara tu ada partikel-partikel dia juga tau. Jadi panas dia tu pergi kat udara. Jadi sebab tu kita daripada jauh pun kita boleh rasa bahang. Jadi kita lihat kepada 153. Mari uji. Inilah haba mengalir. Ini kita nak cerita pasal haba yang mengalir tadi. Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan. Kalau kat dalam sekolah lah. Awak boleh buat kat sekolah nanti bersama dengan rakan-rakan awak. Tujuannya memberi halkan perubahan suhu air apabila air panas disejukkan kepada suhu bilik. Okey, jadi alat dan bahan dia kaki retok, tungku kaki 3, kasa dawai, bika, termometer, jam randik dan juga air panas. Okey. Mengukur suhu air panas macam mana? Kita letak je lah suhu termometer tu dekat air. Jangan pastikan termometer tu jangan menyentuh kepada bika. Biar dia terapung dekat atas air tu. Okey, pastikan berbuli dia kat dalam tu sentuh masuk betul dalam air tapi taklah sampai menyentuh bika. Okey. Jadi sediakan radar seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Kemudian kita tuangkan 200 ml air panas ke dalam bika. Kita pun ambil bacaan air panas setiap 5 minit, 5 minit, 5 minit sampailah air tu jadi tetap. Contohnya mula awak tengok dia panas kan. Mungkin dia 100 darjah Celsius.
Lepas tu nanti turun 80, 90, 80, 70, 60, nanti sampai satu tahap dia akan berhenti, dia akan sama je. Biasanya 27 lah, 27, 27, 27 suhu bilik kan. Jadi catatkan hasil pemerhatian ke dalam jadual. Jadi kita catat minit pertama 5 minit pertama kosong, 5, 10 kita catat sampailah air tu sejuk. Kalau dalam kita tengok dah catatan suhu kita dah tetap dia sama 27, 27, 27 tu maksudnya dah cukup lah tu. Okey. Jadi bina carta palang berdasarkan maklumat yang terdapat di dalam jadual. Carta palang tu yang ada paksi X, paksi Y tu awak akan dapat tengok palang-palang. Kan, jadi nanti awak akan salin bila awak akan buat, bila awak buat benda ni, kalau cikgu awak suruh lah awak akan dapati carta palang tu, palang dia mula panjang, lepas tu 5 minit kemudian pendek, lama-lama dia semakin pendek, tapi dia tak sampai habis. Dia sampai suhu 20 lebih tu nanti dia akan mendata 27 je. Macam tu lah lebih kurang, 26, 27 lebih kurang lah. Jadi agak seronok juga buat ni. Kemudian muat naik carta palang ke dalam aplikasi Google Classroom. Ni elok ni untuk PDPR buatlah macam ni. Kalau cikgu awak suruh, kalau cikgu awak tak suruh tak payahlah buat. Kemudian yang ketujuh, bincangkan hasil pemerhatian kamu dengan kumpulan yang lain. Jadi bila awak dah dapat dalam kumpulan ni, awak akan bincangkan hasil. Mungkin kalau dekat sekolah tu present pakai slide ke, kemudian kita boleh bincang bersama dengan kawan-kawan lah. Sekarang ni dah ada Telegram. Jadi Telegram tu pun kita boleh masuk dalam laptop, hantar je kat Telegram, dan kita boleh buka dan bentang lah, ambil gambar pakai handphone, letak kat Telegram, kita pancarkan dekat depan. Jadi bolehlah bandingkan dengan kawan-kawan lain punya kumpulan. Jadi okey, kat sini ada peringatan berhati-hati ketika mengendalikan air panas. Mestilah ini adalah kemahiran manipulatif juga untuk menjaga kita punya keselamatan diri. Okey. Apakah yang dapat kamu apa yang dapat kamu perhatikan pada pola perubahan suhu? Suhu tu semakin apa? Suhu semakin menurun kan, suhu semakin menurun sebab dia suhu sampai tetap je kan, so suhu tu menurun lah. Jawapannya suhu semakin menurun. B, pada minit keberapakah suhu air menjadi tetap? Maksudnya bila turun kan, dia mendatang kan, jadi pada minit keberapa awak kena tahu daripada eksperimen awak nanti. Bila awak buat eksperimen baru boleh tahulah. Saya tak tahu kat sini sebab saya tak buat eksperimen lagi. Awak kena buat dan awak akan dapat tahulah. Okay, sebab kalau jawapan saya dapat lain, awak pun akan dapat lain. Tengok pada orang lah, tengok pada keadaan eksperimen kita pada ketika itu. Okay, kadang mungkin dalam kumpulan awak dengan kumpulan lain pun ada berbeza, jadi awak boleh bincang dengan mereka. Okay, yang ketiga, C, perihalkan perubahan suhu air apabila air panas dibiarkan pada suhu bilik. Bila dibiarkan apa jadi? Perihalkan maksudnya kita kena cerita lah. Okay, apa yang terjadi pada suhu air tu apabila air panas dibiarkan pada suhu bilik. Jadi kita kena cerita lah. Suhu air menurun apabila dibiarkan pada suhu bilik sampai ke satu bacaan suhu. Okay, suhu air akan menurun pada suhu pada keadaan pada suhu bilik sehingga ke satu bacaan, iaitu 27 darjah Celsius lah. Dan dia akan tetap pada 27 darjah Celsius. Itulah perihal dia. Jadi awak boleh susun ayat tu cantik-cantik, bincang dengan cikgu awak ataupun ahli kumpulan. Okey. Jadi nota guru akan menyediakan air panas. Ini merangkumi 6.1.4 dan 6.1.7. Okey, jadi kat sini kalau buat kat sekolah, pastikan cikgu yang sediakan air panas lah. Bahayalah suruh awak buat, jadi biar cikgu yang akan tuang untuk awak. Ini aja dulu. Okey, pada kelas akan datang kita akan sambung lagi perbincangan kita dengan tajuk yang lebih mendalam, iaitu pengembangan dan pengecutan bahan. Boleh ke bahan ni mengembang? Boleh ke bahan ni mengecut? Kan? Macam mana tu? Ada kena mengena dengan haba ke? Kalau nak tahu apa yang untuk kita bincangkan pada kelas akan datang, pastikan anda terus subscribe dan nantikan video terbaru dari saya ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.